Susunan tu salah. Yang lain? Wan Rafi'ah Yahya bukan terjemahan maf'ul, terjemahan mafhum. Maf'ul tu yang kena, yang kena. Ya. Okey, yang lain, yang lain. Okey, terbaik. Mumtaz. Seorang je yang tak tepat, iaitu Tuan Muhammad Agil. Baik. Jadi, tuan, saya dah sebutkan pada tuan-tuan, ada 3 kaedah bagaimana kita nak potong ayat, bagaimana kita nak mendapatkan potongan ayat yang sempurna. Iaitulah kaedah yang pertama, tuan-tuan, kita potong dulu dekat tanda-tanda waqaf. Ya. Potong dulu dekat tanda-tanda waqaf. Ini yang pertama, tuan. Saya sebut dah, kan? Saya sebut dah. Saya dah buat teori dah, tuan. Bila saya suruh potong sahaja ayat, yang pertama-tamanya tuan-tuan kena buat adalah potong dulu dekat setiap tanda waqaf. Kemudian yang kedua, ya, lepas tuan-tuan dah potong dekat setiap tanda waqaf, yang kedua tuan-tuan, step yang kedua, iaitulah tuan-tuan potong dekat sebelum haraf ataf. Ya. Potong dekat sebelum haraf ataf. Jumpa haraf ataf, wa, fa, thumma, au, am, potong sebelum. Potong sebelum, tuan-tuan. Jangan potong dekat haraf ataf. Jangan potong dekat selepas. Lagi tak jumpa apa-apa, kan? Samalah, tanda waqaf dah belajar ke belum? Dah. Mim, jim, qa lam alif, qaf lam alif, tapak kaki kucing dengan bunga. Ada 7. Kalau tanda waqaf, potong dekat tanda waqaf. Haraf ataf potong sebelum. Sebelum, tuan-tuan. Boleh? Dah selesai potong dekat tanda waqaf. Dah selesai potong dekat sebelum haraf ataf. Maka pergilah step yang ketiga, tuan-tuan. Ya. Yang ketiga ni saya dah sebut. Walaupun dia nombor 3. Tapi dia ni paling utama, tuan. Sebab tu saya ajar dia dulu. Sebab itulah saya ajar nombor 3 dulu. Sebab dia ni paling utama. Iaitulah kita kena semak semula setiap potongan kita itu dekat terjemahan mafhum. Semak dekat terjemahan mafhum. Terjemahan mafhum ni, tuan-tuan, saya katakan utama. Kenapa? Kerana dia ini menentukan potongan kita dekat tanda waqaf. Potongan kita dekat sebelum haraf ataf itu dia yang menentukan. Sah ke tak sah? Sah ke terbatal? Jadi macam juri, tuan. Dia menentukan. Ya, dia menentukan. Ya. Kalaulah potongan yang kita potong itu, kita semak terjemahan mafhum, tengok ayat kita tak tergantung, ayat kita maknanya sempurna, ceritanya difahami, maka potongan tadi sah. Boleh potong. Tak ada masalah. Tetapi kalau kita semak terjemahan mafhum, tiba-tiba kita semak terjemahan mafhum, potongan yang kita potong itu, tuan-tuan, rupanya kalau potong terjemahannya jadi tak sempurna. Ceritanya jadi tergantung. Ceritanya jadi tak difahami. Kalau berlaku situasi yang macam itu, automatik potongan tadi, tuan-tuan, tak sah, terbatal, tak boleh potong. Kena teruskan bacaan. Tulis dekat ruangan komen, tuan. Ya? Terang ke tak terang? Terang ke tak terang, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Kan? Terang ke tak terang? Ini dia, tuan-tuan. 3 step. Selepas ini, step dia, cara potong ayat dalam Al-Quran. Ni, apa yang ada saya tulis, inilah dia, tuan-tuan. Saya ajar memang daripada bawah. Sebab nak bagi tahu penting nombor 3 ni. Aiwah. Mumtaz. 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 Terbaik. Semua kata terang, tuan. Ya.
kita pergi pada teori. Ya, kita pergi pada teori tuan. Okay, tengok. Teorinya saya dah sebut pada sebelum ni tuan. Saya bagi lagi. Ya. Jadi, andaikan ini adalah sepotong ayat Al-Quran. Kan? Jadi, dalam ayat kita ni, kita ada tanda waqaf. Tak ada qaf lam alif. Tak ada mim. Tak ada bunga. Ya, kita ada bunga kan. Okey, baik. Kemudian dekat ayat kita ni tuan, kita ada haraf ataf kan. Haraf ataf. Tak ada wa. Tak ada fa. Wa dengan fa. Ni teori. Ni teori tuan. Boleh? Tengok dulu. Tengok dulu tuan. Maka apabila saya suruh sahaja tuan potong ayat. Bila saya suruh sahaja tuan dah boleh potong ayat. Maka tuan kena ingat. Perkara yang pertama sekali tuan kena buat adalah potong dulu setiap tanda wakaf. Ayat kita ni, ada ke tak ada tanda wakaf? Jawapannya ada. Maka potong dulu dekat tanda wakaf. Mana? Yang pertama kita ada qaf lam alif. Potong dekat qaf lam alif. Tengok ada lagi tak? Ada. Mim. Maka potong dekat mim. Ada lagi tak tuan? Ingat. Ada. Ni bunga. Bunga. Saya selalu tekankan pada tuan. Sungguh pun bunga ini berada di penghujung ayat. Tanda. Potong. Potong tuan. Ya, jangan kita kata dekat ujung dah ustaz tak payah potong. Saya kata potong maka potong. Boleh? Kemudian semak lagi. Ada tak lagi tanda wakaf? Tak ada dah. Habis. Barulah kita pergi step yang kedua. Step yang kedua iaitulah kita potong dekat setiap sebelum haraf ataf tuan. Boleh? Tengok saya tuan. Tengok saya tuan. Tengok ayat kita daripada mula sampailah qaf lam alif. Ada ke tak ada haraf ataf? Jawapannya tak ada. Maka teruskan lagi. Semak lagi tuan, ya. Daripada qaf lam alif ada tak sampai mim? Ada tak haraf ataf? Ada. Satu. Wa. Maka waktu itu potong pula sebelum wa. Potong pula sebelum wa. Ya. Kemudian semak lagi tuan. Daripada mim sampailah habis ayat. Ada tak haraf ataf? Ada. Fa. Maka potonglah dulu sebelum fa. Jadi secara rambangnya kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 potongan. Tapi adakah kita boleh kata potongan kita ni semuanya betul? Tak boleh. Kan? Tak boleh tuan. Kita boleh sahkan setiap potongan kita ni betul ke tak betul selepas kita semak terjemahan mafhum. Ustaz memang kena semak ke? Ya. Ya tuan-tuan. Kena semak terjemahan mafhum. Maka kita pun semak terjemahan mafhum. Kan? Kita semak terjemahan mafhum tuan-tuan daripada mula ayat sampailah dekat qaf lam alif. Potongannya maknanya tidak tergantung. Maknanya difahami. Maka ini potongan yang pertama. Ya. Maka ini potongan yang pertama tuan. Apa lagi yang keluar ni? Ya. Ganggu tuan. Okey, baik. Maka ni potongan yang pertama. Kemudian kita semak lagi pula daripada qaf lam alif sampai sebelum wa. Kita semak terjemahan mafhum. Rupanya kita potong dekat sebelum wa, maknanya tak ada masalah. Maknanya difahami, maknanya tidak tergantung. Maka potongan ni sah ke tak sah? Potongan ni jadi sah tuan. Bila sah, maka ini adalah potongan kita yang kedua. Ya, ini adalah potongan kita yang kedua. Semak lagi tuan. Daripada wa sampailah mim. Ya, semak terjemahan mafhum. Sempurna ke tak sempurna? Sempurna. Maknanya tidak tergantung. Maka ini potongan kita yang ketiga. Ya. Kemudian, semak lagi tuan. Daripada mim sampai sebelum fa. Yang ini kita semak terjemahan mafhum. Kita dapati
Andai kata kita potong sebelum fa, maka terjemahannya akan jadi tergantung. Cerita ayat tersebut akan jadi tak sempurna. Kalau berlaku macam tu tuan-tuan, automatik potongan ini dia terbatal, maka kena teruskan bacaan kita sampai habis tuan-tuan. Maka ini adalah potongan yang keempat. Jadi ayat kita ni kan teori ni lah kan, ayat kita ni ada berapa potongan yang sempurna? Ada 4 potongan yang sempurna. Tulis dekat ruangan komen tuan. Senang ke susah nak follow teori saya ni? Senang ke susah nak follow teori saya ni tuan? Ke leceh? Tulis tuan. Tulis tuan. Ya. Aywa. Mumtaz. Mumtaz. Terbaik. Terbaik. Ya. Semua kata senang. Ya, semua kata senang. Okey. Jadi tuan-tuan, disebabkan tuan-tuan kata senang, kan, maka kita nak tengok ayat kita tuan. Ya. Kita nak tengok ayat kita ni. Kita nak potong ayat kita lah kan. Ni teori tuan, ni teori. Teori dia hanya membantu 30 ke 40% je. Yang sebetulnya adalah praktikal. Maka kita nak pergi pada ayat kita tuan. Boleh? Tengok dekat ayat kita tuan. Baik, seperti yang saya kata tuan, fokus kita hanyalah wa'in sampai qablikum sahaja. Boleh, yang selebihnya ni tak payah pandang. Jadi seperti biasa tuan, saya bacakan balik terjemahan mafhum. Ya, jangan potong dulu. Kemudian pastikan tuan-tuan tidak tertipu dekat tempat yang saya berhenti. Dan jika kamu mendustakan aku, kata Nabi Ibrahim AS, nescaya sesungguhnya umat sebelum kamu juga pernah mendustakan Nabi mereka, lalu mereka diazab oleh Allah dengan azab yang dahsyat. Ya, saya ulang balik. Dan jika kamu mendustakan aku, nescaya sesungguhnya umat sebelum kamu juga pernah mendustakan Nabi mereka, lalu mereka ditimpakan azab oleh Allah. Sekarang ni tuan-tuan, tulis dekat ruangan komen. Ya, ayat kita pada pagi ini ada berapakah potongan yang sempurna? Semak baik-baik tuan, kenal pasti betul-betul. Jangan terus-terus potong. Semak baik-baik tuan. Pastikan semak betul-betul. Okey. Ya. Semak molek tuan. Kan? Semak molek. Yang lain. Ya, yang lain mana yang lain? Ya, ada 26 orang ni.
26 orang. Yang jawab baru 2, 4, 6, 8. Baru 10 orang tuan. 16 orang lagi. Ya, tulis tuan. Tulis dekat ruangan komen. Ni ada berapa potongan ayat kita ni tuan? Ada berapa? Ada berapa tuan? Kan? Ya. Baik tuan. Ya, jadi 10 orang jangan jawab. Tak apalah. Ya. Yang lain pastikan jawab. Kalau ada yang terlambat, line merah jangan lupa tarik sampai hujung. Ni kadang-kadang ada yang lambat tengok video ni. Line merah tarik sampai hujung tuan. Boleh? Okey, baik sekarang ni. Kita semak tuan. Saya dah kata apabila saya suruh tuan-tuan potong ayat, maka yang pertama kita potong dulu dekat setiap tanda waqaf. Daripada wa'in sampailah qablikum, kita ada berapa tanda waqaf tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Daripada wa'in sampai qablikum ni kita ada berapa tanda waqaf? Tulis dekat ruangan komen. Ada berapa? Ada berapa tuan-tuan tanda waqaf? Tulis tuan. Aywa. Mumtaz. Terbaik. Semua jawab satu. Betul? Mana? Shad lam alif. Maka potonglah dekat shad lam alif. Boleh? Selesai. Ada lagi ke tanda waqaf? Tak ada dah. Kita pergi step yang kedua. Yang kedua, kita potong dekat sebelum haraf ataf. Boleh? Maka, ya, daripada wa'in sampailah qablikum, kita ada berapa haraf ataf? Ada ke tak ada haraf ataf, tuan? Tulis dekat ruangan komen. Kalau ada, sebutkan. Kalau tak ada, kata tak ada. Daripada mula sampailah qablikum ni, tuan-tuan, ada ke tak ada haraf ataf? Kalau ada, sebutkan. Mana? Mana haraf ataf tersebut? Saya nak tengok. Dan sebelum tu, saya bagi tahu tuan. Ya? Wa ni jangan dikira. Kan? Wa ni jangan dikira tuan. Ya? Sebab wa ni di permulaan ayat. Kan? Kalau permulaan ayat, kalau kita potong sebelum, itu pelik. Belum baca dah potong, itu pelik tuan. Maka haraf ataf ni kalau dia berada di permulaan ayat, tak payah potong. Memang dia dah mula ayat dah. Okey, semua kata fa. Baik, tengok saya tuan. Garu kepala saya tuan, ya. Tengok tuan, ya. Kita cerita sekejap tentang fa yang tuan-tuan kata haraf ataf ni. Saya dah sebut pada tuan-tuan, ya, kita ada fa. Kita ada fa. Yang pertama, fa itu terjemahannya nescaya. Yang kedua, kita ada fa terjemahannya maka. Saya tanya tuan, ya. Kalau fa terjemahannya maka, dia haraf apa tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Fa ni dua-dua ni kalimah haraf. Kan? Sebab dia bukan isim, bukan fi'il. Itu kita dah tahu. Tuan-tuan dah pandai yang ini. Dan tuan-tuan tahu kalau haraf mesti ada nama, mesti ada fungsi. Soalan saya, kalau fa yang terjemahannya maka, waktu itu tuan-tuan, fa ini kita nak namakan sebagai haraf apa? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis tuan-tuan. Ya, sebab ramai kata, ya, fa. Itu yang saya pelik. Sebab ramai kata ada dua potongan kan. Kalau fa terjemahannya maka, waktu itu fa ni haraf apa? Aywa. Terbaik. Kalau fa ni terjemahannya maka, waktu itu fa ini kita sebut sebagai haraf ataf. Tapi tuan-tuan, tadi masa baca, saya dah suruh tuan-tuan untuk tukarkan fa yang terjemahannya maka itu. Saya dah minta tuan-tuan tukarkan kepada nescaya. Dan tuan-tuan kata dah tukar. Kalau fa terjemahannya nescaya, waktu itu tuan-tuan, fa ini kita nak kata dia haraf apa pula? Tulis dekat ruangan komen.
Ya, tulis dekat ruangan komen tuan. Pening pula saya tuan. Ya, gurau-gurau ya. Sekarang ni tuan. Sekarang ni isu dia. Kalau fa terjemahannya maka betul lah kita kata haraf ataf. Fa yang ada ni saya dah suruh tuan-tuan tukar kepada nescaya. Kalau fa yang terjemahannya nescaya dia haraf apa? Haraf apa tuan-tuan? Aywa. Baru seorang jawab. Tuan Rashid Hamid. Betul jawapan. Terbaik. Ya. Yang lain? Yang lain? Ya. Bukan haraf syarat. Kita tak ada haraf syarat. Ya. Ya, jawapannya fa kalau terjemahannya nescaya tuan-tuan dia adalah haraf jawab syarat. Haraf jawab syarat. Jadi celah mana boleh kata potong dekat fa ni? Baik, saya tanya balik tuan-tuan. Bermakna tuan-tuan dah tahu fa ni dia bukan haraf ataf. Daripada wa'in tanpa mengira wa ingat daripada wa'in sampailah qablikum. Kita ada berapa haraf ataf? Tulis lagi dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Sila tuan. Ya, jadi fa ni tak boleh kira lah. Sebab yang step yang saya ajar yang kedua sebelum haraf ataf. Saya tak sebut pun boleh potong dekat sebelum haraf jawab syarat. Soalan saya sekarang daripada wa'in tanpa mengira wa sampailah qablikum. Ada berapa haraf ataf? Ya, mumtaz. 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 Terbaik. Terbaik. Ya. Jawapannya tak ada tuan-tuan. Saya tanya lagi ni. Saya tanya lagi tuan-tuan. Bermakna ayat kita ni daripada wa'in sampai qablikum. Kita ada berapa potongan ayat yang sempurna? Tulis dekat ruangan komen. Ya, tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ustaz, macam mana nak tahu fa tu fa nescaya ke fa maka? Yang itu nanti sekejap lagi saya bagi tahu. Ya? Kan? Macam mana nak tahu? Kan, Ustaz, kalau Quran lain fa tu semua maka. Tak ada pun fa nescaya, betul. Jadi Ustaz, macam mana nak tahu fa tu nescaya ke maka? Tak lagi saya bagi tahu. Aywa. Mumtaz. Terbaik. Boleh? Terbaik tuan. Terbaik. Jawapannya kita hanya ada satu sahaja potongan yang sempurna. Iaitulah daripada wa'in sampai qablikum. Itu adalah satu potongan yang sempurna tuan-tuan. Jadi ayat kita pada pagi ini, kita kena baca dengan satu nafas. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Barulah kita boleh berhenti tuan-tuan. Barulah ceritanya sempurna tuan-tuan. Ya, barulah cerita ini sempurna. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Kau boleh waqaf. Kau boleh berhenti tarik nafas tuan. Tapi kalaulah nafas kita tak panjang, satu ayat ni pun satu nafas kita tak cukup, boleh ke nak waqaf? Boleh. Itu saya dah sebut tuan-tuan, boleh waqaf dekat mana-mana sahaja. Ya, contohnya wa in tukadzibu faqad kadzdzab. Habis nafas dia kan. Contoh, habis sungguh nafas dia tuan. Ya. Lalu tuan-tuan, boleh ke nak waqaf dekat kadzdzab? Boleh.
Cuma nak sambung balik bacaan dia, boleh ke terus sambung? Tak boleh lah. Sebab cerita kita sempurna kalau berhenti dekat qablikum. Sekarang ni kita berhenti dekat tengah-tengah cerita. Maka tak boleh untuk kita berhenti, tuan. Apa yang kita kena buat? Ulanglah balik. Ambillah daripada faqad. Nak ambil daripada kazab boleh ke ustaz? Pun boleh. Tapi nak cantik, ambil daripada faqad. Faqad kazzaba umamum min qablikum. Ya. Maka tulis dekat ruangan komen, tuan. Terang benderang ke gelap gelita? Ya, tulis dekat ruangan komen, tuan. Ya, terang benderang ke gelap gelita? Tulis, tuan. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen, terang benderang ke gelap gelita, tuan. Ya. Baru nampak kan? Tadi semua jawab dua. Saya pun pening. Kat mana yang dapat dua ni? Oh, rupanya dekat fa. Ya. Okey, terbaik. Ya, terbaik, tuan. Terbaik. Dah terang lagi di suluh. Ya, kan? Sebelum ni lampu suluh tu ada tapi tak buka. Itu yang terang dia tak terang sangat. Tak kena saya buka kat lampu suluh tu. Okey, baik tuan-tuan. Jadi saya rasa sampai setakat ini tuan kita rehat dulu. Ya, semua dah kata terang benderang tuan. Kita rehat 5 minit, ya. Sekarang jam saya dah 10.34 tuan. Lebih kurang 10.38 ke 10.39 ke kita sambung kelas kita sesi yang kedua. Jadi ya, kita rehat dulu 5 minit tuan. Ada soalan boleh tanya, ya. Kalau tak ada soalan tak apalah. Saya akan bukakan lagu doa duha kita tuan macam biasa. Ada soalan tanya dulu. 2 minit sebelum rehat habis, 1 minit sebelum habis rehat saya akan jawab soalan insya-Allah kalau sempat tuan. Ya. Dan bagi yang tak ada apa-apa soalan bolehlah, ya. Nak minum air ke, nak sarapan ke, kan. Ya. InsyaAllah. Boleh kita rehat dulu 5 minit tuan. Nanti lepas rehat, kelas kedua saya bagi tahu macam mana kita nak tahu fa tu maka ke nascaya. Boleh? Okey, kita rehat dulu 5 minit tuan. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram
sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Bekal waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna duha duhauka, wal baha'a bahauka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita min ibadika as-salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Bekal waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna duha duhauka, wal baha'a bahauka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita min ibadika as-salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha. Tuan. Ya, Ustaz, adakah kelas kafah ni bila kita akan pelajari ilmu tasrif dan ilmu saraf? Okey. Tasrif dan saraf ni benda yang sama. Ya. Sama untuk ilmu tasrif dan saraf ni, nak belajar dia, tak lain tak bukan kena kuasai asas. Kelas kita ni kelas asas lah. Boleh? Jadi, dah belajar ilmu tasrif, ilmu saraf ni, ya. Dah belajar ilmu asas, insyaAllah boleh kuasai ilmu saraf. Kelas kita ada ke? Kelas kita kelas asas. Tuan nak ambil ilmu-ilmu saraf, tasrif ni kena sambung lanjutan. Tapi lanjutan ni cerita nanti habis asas. Boleh? Dia kena sabar dululah.
dan juga ilmu nahwu. Tuan Rashid, yang kita belajar sekarang ni daripada episod 1 sampailah hari ni episod 24, ini adalah ilmu nahwu lah. Ya, cuma saya tak sebut sebagai nahwu lah, saya sebut sebagai asas bahasa Arab. Ya, yang kita dok belajar kaedah-kaedah haraf isim ni semua termasuk dalam perbahasan ilmu nahwu. Nahwu ni apa? Tata bahasa. Okey tuan, kita nak sambung kelas kita sesi yang kedua. Tulis dekat ruangan komen tuan, ya. Semangat ke tak semangat? Ya. Tulis dekat ruangan komen tuan. Semangat ke tak semangat? Ke dah mengantuk? Ya. Tulis dulu dekat ruangan komen. Semangat ke tak semangat? Ke dah mengantuk? Ayuh, semangat, terbaik. Terbaik tuan. Ya, terbaik. Jadi, ya, kalau tuan-tuan dah semangat, ya, pagi ni sebenarnya kita hanya ada satu sahaja tajuk yang baru yang akan kita belajar tuan. Yang lain semuanya kita akan ulang kaji. Dan tajuk baru tu kita cerita nantilah di hujung-hujung kelas nanti tuan. Okey, baik. Sekarang kita masuk pada kelas kita sesi yang kedua. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd. Okey, tengok saya tuan. Kan sebelum kita nak pergi perbahasan tajuk sesi yang kedua. Sambung balik sikit ni, tak habis. Ustaz. Macam mana nak tahu Ustaz, fa tu terjemahannya maka ke ataupun terjemahannya nescaya? Baik, tengok saya tuan. Cara bagaimana kita nak tahu fa tu terjemahannya maka ataupun nescaya? Ya. Caranya adalah kita kena tengok pada pangkal ayat. Boleh? Caranya ialah kita kena tengok pada permulaan ayat. Kalaulah jumpa dalam ayat kita tuan, kita jumpa ada kalimah fa. Fa kan? Dan kita biasa mana-mana Quran tafsir, Quran terjemahan ni, fa terjemahannya maka. Isu dia sekarang, kita nak tahu macam mana fa tu terjemahannya nescaya. Baik, tengok saya. Cara nak tahu ialah tengok permulaan ayat. Ya? Sama ada permulaan ayat itu ada ke ataupun tak ada. Kan? Sama ada permulaan ayat tersebut ada ke ataupun tak ada. Apa dia? Kalimah syarat. Ya? Kalimah syarat tuan-tuan. Ini dia cara nak tahu. Kalau tuan-tuan jumpa ayat yang ada haraf fa, tengok permulaan ayat. Permulaan ayat itu ada kalimah syarat ke tak ada kalimah syarat? Kita dah belajar ke belum? Kita dah belajar. Kalimah syarat ni ada dua kan? Kalimah syarat ni ada dua. Kita ada yang pertama man. Yang kedua kita ada in. Ya? Man dengan in. Man terjemahannya siapa saja. In terjemahannya jika. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, ayat yang tengahnya ada haraf fa, tengok pada pangkal ayat. Okay? Kalaulah di pangkal ayat ada sama ada kalimah man ataupun kalimah in, maka pada waktu itu tuan-tuan, fa tersebut terjemahannya nescaya. Tapi kalau tuan-tuan jumpa fa, di pangkal ayat tak ada man, tak ada in, maka pada waktu itu tuan-tuan, fa tersebut terjemahannya nescaya. Ya, sekarang tuan, tengok pada ayat kita ni, ayat kita ada fa di tengah-tengah. Di permulaan ayat ada tak man ataupun in? Ada tak kalimah syarat? Tulis dekat ruangan komen. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Kalau ada, sebut terus. Yang mana? Sekarang ni ayat kita tuan, kita ada jumpa haraf fa. Cara nak tahu fa ni maka ataupun nescaya, kita kena tengok pangkal ayat. Sekarang ni tuan, pangkal ayat kita ada tak kalimah syarat? Kalau ada, tulis ada dan sebutkan. Yang mana?
Ya, yang mana tuan? Kan? Ya, betul. Mumtaz. Pandai dah tuan. Dah episod 24 tuan-tuan dah pandai sungguh dah ni. Terbaik tuan. Ya. Terbaik. 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 Mumtaz. Jawapannya ada tuan-tuan. Kita ada in. Kan? Kita ada in. Maka sebabkan pangkal ayat kita ni ada kalimah syarat, maka itulah saya tahu fa ini terjemahannya adalah nescaya. Senang ke susah nak faham? Ya, senang ke susah nak faham ni tuan-tuan? Tulis dekat ruangan kau ni. Tulis dekat ruangan kau ni. Senang ke susah tuan? Ya. Itu je cara dia sebenarnya. Itu je cara dia tuan. Bukannya jauh, bukannya susah sangat pun. Aywa. Okey, terbaik. Mumtaz. 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 Pandai dah tuan. Ahsan tu. Sekarang tuan.